Okay, bismillahirrahmanirrahim. So yang pertama sekali kita kena ingat buku ni dia bukan nak mengajar grammar tau, bukan nak ajar qawaid. So dalam buku ni akan tidak adalah istilah-istilah yang banyak tentang istilah mustalahat nahwu. Semuanya di Inggeris kan. Sebab bukan matlamat dia nak mengajar nahwu. Cuma dia nak jadikan cara mengajar tu nak kena adalah cara dia kan. So dia pinjamlah grammar Inggeris tu untuk introduce how to learn Arabic. Itu kena point. So maknanya buku ni kita jangan tekankan nahwu lah. Itu kena ingat. Tapi untuk diri kita tadi dan untuk student, kita boleh aja kata ni Arabic gapo dalam Arabic istilah-istilah tu. So kita tak tekan kan. Okay, yang pertama, mana-mana orang putih ni kalau dia mengajar language, mengajar bahasa apa pun, cara dia macam ni lah. Dia perkenalkan artikel dulu. Kemudian perkenalkan simple sentence. Sebab bahasa dia pun memang ada artikel. So, artikel maksud dia, the dengan a lah. So, the dengan a ni tujuan dia untuk isim, untuk nouns. So, seolah-olah dia nak memperkenalkan nouns. So, dalam bahasa Arab dia kata noun ni ada dua jenis. Satu, apa dia panggil? Indefinite. Ini nakirah lah. Kemudian, bawah tu makrifah. Ini poin pentingnya, maksudnya, nak bina bahasa Arab ni, nak bina ayat dia, so kita kena tahu isim tu jenis nakirah dan makrifah. So sini dia kata artikel yang sesuai dengan nakirah dalam bahasa Arab ni, dengan bahasa Inggeris ni ialah ada a situlah. So ada a sini tu dia akan apa? Secara generalnya diterjemahkan oleh tanwin di sini. Dan syarat kalimah tu mestilah mufrad. Maknanya singular lah. So bila singular kita boleh bubuh a. So mana a sini rajulun apa-apalah saja kita mari sini. So, dia ada vocabulary sikit lagi. Setiap belakang ni nanti habis pelajaran ni dia akan bagi satu vocabulary sini. So maksud dia nak pertingkatkan kita mufradat lah. So dalam ni ada 4,000 mufradat semua. 4,000. So maknanya kalau kita buat latihan dan apa semua tu kita dah menguasai 4,000 perkataan. So ini biasalah maksudnya kalau ada nakirah lawan dia makrifah. Definite dalam bahasa Inggeris. Lepas tu untuk macam kita tadi kalau a sini lawan dia bahasa Arab tanwin. So kalau bahasa Arab lawan definite ni ialah alif lam, lawan dia the. So cara-cara bentuk tu dah ada sinilah macam mana cara dia tu. So point dia ajalah. So bila ada alif lam sini, so dia melibatkan hamzah sini. So hamzah tu akan ada dua lah. Satu hamzah wasal, satu hamzah qata'. Wasal, bila masuk alif lam, bila masuk da, dia tak boleh lari daripada wasal dengan qata'. Yang moden ni, tulisan moden, alif lam, dia akan gitu aja. Yang moden. Untuk wasal. Tak kira lah kita tu, macam sini dia sebut kan, kalau kita dahulu kan, so dia kotak kan. Dalam moden tak ada lah, dia hanya bunyi aja. Al-walad, so kita hanya bunyi aja. Al-walad. So kita tak boleh buat topi lah. Seterusnya tadi, untuk yang sini pula, yang penting lagi sini ialah ilan tanwin yang pun betul kan. So masa alif lam, so ilan tanwin. Itu so poin penting dia. Kemudian, sini ada waw lah. Okay, satu lagi yang poin yang nak tekan sini ialah waw tu. So waw penting untuk gabungkan semua ni lah. So maknanya dalam bahasa Arab kita tak ada koma itu. Kita tak ada koma, so koma kita tu diganti oleh waw. So kalau kita nak buat siri perkataan tu, nanti kita akan bubuh waw. Tak kira lah untuk yang ni ke, nakirah ke, ataupun untuk yang ni. Baitun wa rajulun waw tu maksudnya koma. So dia tak ada koma. So koma tu zaman sekarang dia bubuh pun tapi waw tu kena ada. Kemudian alif lam tadi ikut alif lam tadi. So sini syamsiah dengan qamariyah lah yang untuk orang ngaji tajwid tu, Al-Quran tu tak ada masalah untuk dia sini. So kalau hang tak reti lagi tu, so mungkin dia kena mengalami masalah sini, itu kena ikhtiar dia sendiri je lah. Kemudian bahasa Inggeris
Dia bezakan antara nouns dengan adjektif. So, sebab tu sini dia asing-asingkan noun dengan adjektif. So dalam bahasa Arab dia di bawah isim aja. Isim ni jamik dan juga adjektif, maknanya sifat. Okey. Oleh kerana bahasa Inggeris tadi dia pisahkan. So kita pun kena tahulah mana-mana yang adjektifnya, mana yang noun yang tidak adjektif. Bukan sifat lah, bukan kata sifat lah. Satu sifat, satu bukan kata sifat. So maknanya dia tak pergi kepada bentuk-bentuk kata sifat. Dah. Melalui nama dia tu. Macam kecil, besar apa semua tu kan nouns. So dia tak perkenalkan body dia, bentuk dia. Sedangkan bahasa Arab ni, adjektif tu dikenal melalui body. Dia punya wazan. So wazan dia tak tekankan sebab bukan dia nak ngajar nahwu pun. Yang Inggeris kita tu kalau kita kata a small house. Tadi kan kita dah ada. So sekarang ni kita nak beri tambahan maklumat tentang noun tu. Mestilah ada adjektif. So macam mana kita nak gabungkan antara noun dengan adjektif ni? Contohnya bahasa Inggeris kan a small house kan. So susunan yang penting tu, susunan. Susunan dia a small house. So dia jadi terbalik lah. Dia jadi yang kita mudah lagi sebab kita bahasa Melayu. Rumah kecil. Bukannya small house. House small. Ada tempat-tempat yang dia mudah. Ada tempat-tempat yang kita mudah. Bahasa Melayu kita mudah. So maknanya yang ni kita dah makruh dah. Maksudnya hubungan dia tu susun seperti biasa aja. Susun seperti biasa. Maknanya kalau ada alif, tak ada alif lam, tak ada alif lam, ada alif lam, ada alif lam. Tu aja. Okey. Baik. Satu lagi keistimewaan antara a small house ni bila terbina macam ni, kelebihan bahasa Arab satu lagi, dia boleh jadi sentence, full sentence. Ayat lengkap. So macam mana? Terutama sekali yang ada ni lah, yang ada makrifah. Kedua-dua makrifah. Kalau kita tak buang, sebab syarat dia kita kena samakan kan? Sama, yang ni sama. So terjemahan dia akan jadi small house ataupun the small house kerana faktor alif lam ni. Lepas tu kita boleh sebut sini maknanya bahasa Arab kena sini put the, sini put the. The house, the small kan. Sedangkan bahasa Inggeris hanya satu aja. Itu beza dia. Untuk yang kes macam ni, kalau kita buang yang ni, dia jadi full sentence lah. Ayat lengkap. Complete sentence. So dia akan jadi sini the, kemudian kena tambah is lah. The house is the. So, jadi ayat lengkap. So mana-mana sifat mausuf, mana ayat mana ada the, ada kata sifat, ada nouns. Kalau kita buang yang ni, the small, the house, kita buang the untuk house ni, dia akan jadi kita kena tambah is ini. Dan is dalam bahasa Arab tak ada. Is dengan tu tak ada. So dia hanya boleh difahami macam ni aja. Satu makrifah definite tadi, satu indefinite. Berkenaan dengan adjektif tadi, cara susun dia. So kalau kita ada rumah, so kita nak tambahkan 100 km, kata sifat pun boleh. Tambah aja. Baitun jamilun jadidun, apa lagi, kabirun wasi'un nazifun. Buat 100 km pun tak apa. Tapi syaratnya bila sini kita buat nakirah, terjemah dia lah sini. So kalau kita masuk makrifah, so semua kena masuk belakang. 100 km kena masuk. Dan baris dia mesti kena sama, tengok. Baris dia sama. Macam tadi juga, kalau kita buat panjang gini, kalau kita pergi buang, ni buang sini, buang sini, buang sini, al-baitu, kita buang, al-baitu jamilun jadidun. So dia akan jadi the house is beautiful and new. So maknanya untuk kata sifat tak perlu masuk dan lah. Wow, tak perlu. Untuk sifat-sifat tu tak perlu masuk. Al-baitu contohnya al-jamilu wal jadidu. Tak perlu ni maknanya tak perlu, maksudnya ada pilihan lah. Boleh masuk, boleh tak masuk. Beza dia ada penekanan ke tak ada penekanan. Stress dia lain-lain je. So untuk peringkat beginner tak perlu nak stress-stress je. So maknanya asal hantar buat ayat tu betul. Katalah nak tulis al-baitu al-jamilu wal jadidu. Boleh.
So hantar nak buat terus semua boleh. Al-baitu al-jamilu al-jadidu. Untuk yang kita kata kalau kita buang kan. So kalau kita buang tadi, kalau tanpa waw, kita baca al-baitu jamilun jadidu. So jadi the house is fine and new juga. Terjemahan kita sama. Juga kena buah and tu. And new kan. Baik, kalau kita buah waw, boleh juga sebab atas ni memang boleh buah waw pun. Cuma stres je lain, stres saja. Maknanya kalau kita pergi lebih detail tadi, kalau kita buat tanpa waw, intinya jamil dengan jadi tu dia sekali aja. Rumah tu baru dengan cantik tu dia sekali aja. Tak ada mana jamil tu ada kelebihan, jadi pun ada kelebihan. Setara aja. Tapi kalau kita masuk waw, jamil ni dia satu yang unik, jadi ni pun satu yang unik. Dia nak stres gitu. Dia nak stres gitu. Masalah ni akan berlaku bila katalah buah tu, kita ada buah. Buah tu kan, buah ni kata masai manis. Masai manis. So masai manis tanpa waw lah kan. Sebab dia boleh campur dua-dua tu kan. Tapi kalau dia masai, kemudian at the same time masai, at the same time tu manis. Mana boleh kan? Rasa buah tu dia kena salah satu je kan. Tapi kalau buah tu jenis masai manis, ada juga kan. Tapi bila dia dah masuk dah, manis aja. Boleh tak kita kata buah itu masam dan manis? Tak boleh lah kan? So kita tak boleh guna waw lah. Yang ni balik kepada kita tadi sebab nak buat ayat ni, ayat yang pertama ni simple sentence. Simple sentence ni pakai is je. Is ataupun are. Tapi dia tak nak pergi lagi are dulu sebab kita nak ayat mudah-mudah ni yang singular dulu. So tadi kita dah beritahu dalam bahasa Arab, bahasa Arab dia tak ada is. Is ni boleh dikenali melalui cara susung aja. Cara susung. Cara susung ni noun kena sama noun. Tak kira noun tu jenis adjektif ke. Kan? So sini noun, sini pun noun. Cuma sini noun jenis benda, sini noun jenis sifat. So untuk sebelah sini always kena khusus lah yang ada alif lam tu. So sekarang ni dia perkenalkan definite hanya satu je yang ada alif lam. So maknanya ini peraturan yang biasa dah. Maksudnya kalau kita start dengan ayat mesti kena definite. Okey, atas tu dia tulis hamzah qata kan, al-baitu tu. Dia kata kalau sekiranya mula kan dia letak hamzah. Ini satu pendapat lah kan. Untuk pendapat zaman sekarang ni tak boleh ubah. Kemudian untuk definite lagi, makrifah ni atau kata nama khas ni, dia banyak jenis kan. Sini dia bagi dua je lah. Satu yang ada alif lam, satu yang pronouns. So makna dia nak kata sini, macam mana kita nak start sentence ni, sama ada kita mula dengan alif lam ataupun untuk pelajaran pertama ni kita mula dengan pronoun. Macam ana, kabirun, anta, sogirun, anti. So anti kamu perempuan, belum ada lagi kata sifat yang bentuk wanita. Belum belajar lagi lah, nanti akan datang. Contohnya anti kabiratun, anti sagiratun. So kita ada anti huwa hiya. Kemudian dia terangkan di sini, dia terangkan ni kena sebutlah indeclinable mana mabni kan. Maksud dia nouns dalam bahasa Arab ni ada yang tak berubah, ada yang berubah. Maksud berubah ni ya baris belakang dia. So berubah ada yang tak berubah. So, yang berubah ni kalau bahasa Inggeris kan dia panggil declinable kan. So yang ni declinable. So dalam Arab panggil mabni, sini panggil murah. So yang kita maksudkan berubah tu kena ingat baris belakang dia. So yang konteks kita sini ialah waw, ya, ta, ti, ya sini, kemudian alif situ kan. Dia tak berubah. Kemudian satu lagi poin dia sini, huwa ni dengan hiya ni dia boleh pakai untuk dua lah. Satu untuk ganti nama orang, satu lagi untuk ganti nama benda. It. Tak kira. So Inggeris ada satu aja it, tapi Arab tengok jantan perempuan. Satu lagi, so maknanya dia nak terang sini dari segi jantina lah. So jantina bahasa Arab sini ialah muannas muzakkar je. So bahasa Inggeris dia ada satu lagi yang neuter. Tak ada jantan, tak ada tina. Tapi tak ada faedah apa pun sebab dia tidak mempengaruhi apa-apa binaan bahasa Inggeris. Cuma dari segi pengajian aja, ilmiah aja diklasifikasikan. Untuk tahu ni, tengok dalam grammar Inggeris tu adalah. Okay, lepas tu tak ada lah. Setiap dia kata selepas kita habis ni, dia akan bagi vocab sini. Tujuan dia bagi vocab di sini ialah supaya kita boleh buat latihan. Latihan sini. Dan sini dia kata untuk orang yang
kemahiran membaca bahasa Arab tu kurang, so kita ada transliterasi sini. Boleh baca. And then kita ada latihan sini. So latihan ni, kalau rajin try terjemahkan. Jawapan dah ada. Baik bacalah, baca terjemah aja. Baca. Yang paling penting sekali kena buat latihan menulis. Latihan menulis maksudnya salin aja. Kalau malas terjemah, salin yang Arabic tu. Termasuklah yang sini salin. Anas itu, Anas. So dia nak suruh pandai kita menulis bahasa Arab je. Sorry, run, wa, kabirun. Dan jangan buku baris. Baca. Baris dah ada di sini. Kemudian yang Inggeris tadi pun, kalau kita boleh buat latihan, lagi cantik sebab kita akan pandai menulis. Pandai mengarang maksudnya, pandai. So kalau tak larat minta apa semua pun tengok dia punya jawapan dia, salin jawapan tu aje lah. So salin buat satu buku, salin. Tu makna tu kerja kita lah. Wallahu a'lam bissawab.